بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang disayangi lagi dirindui, marilah kita sama-sama merafakkan sembah puja dan puji hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Pagi ini sehari lagi Allah pinjamkan hari pada kita. Allah curahkan nikmatnya yang berpanjangan kepada kita. Kita hidup sebagai orang Muslim, yang mana Muslim ini akan kita bawa sampai ke mati, dan kematian yang ditunggu-tunggu adalah kematian husnul khatimah insya-Allah taala. Baik, kita akan sambung pengajian kita iaitu melalui kitab Al-Jauhar Mawhub berkenaan dengan Fadilatul Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada sabdaan Nabi SAW yang berbunyi Iza kataba ahadukum. Dekat situ kas? Atas saya tersilap, saya tanda dekat situ. Betul ke? Angkat jari. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menyurat salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjang akan yakni segala hurufnya serta mengelokkannya. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila kita menyurat, kita tulis kalimah bismillahirrahmanirrahim itu, maka hendaklah kamu memanjang akan dia. Macam saya ada sentuh pada minggu lalu, ketika mana kita menulis bismillahirrahmanirrahim, ba,
Sin, kalau kita tengok perhiasan, biasanya sin itu akan ditarik panjang. Kemudian dia buat mim. Lepas tu dia buat alif, lam, ha. Kemudian alif, lam, ro, ha, ya. Dia tarik panjang. Lepas tu dia buat mim. Itu bukan saja-saja nah. Itu bukan sekadar tulisan. Tetapi ada maknanya yang mana untuk kita menagih rahman daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memanjangkan setiap huruf dan mengelokkannya, maka kita akan memperolehi rahman. Maksud rahman ni, telekkan kasih sayang daripada Allah kerana kita membesarkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu dengan cara kita memanjangkan tulisan kita pada kalimah sin, pada kalimah haya tu. Haya kita panjang ni. Hendaklah kamu memanjang dan memperelokkan dia. Jadi sebaik-baiknya apabila kita menulis, kalau kita tulis sendiri, tapi kalau kita tak mampu menulis, mungkin kita nak pergi beli perhiasan yang dah sedia ada. Carilah perhiasan kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang ada tulisannya pada kalimah sin tu dia panjangkan untuk dijadikan perhiasan dalaman rumah ataupun diletakkan di muka pintu rumah kerana ia akan menjadi perisai bagi penghuni yang berada di dalam rumah. Tapi janganlah pergi letak yang tu saja, tak beramal dengan dia nah. Sebab diceritakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini ia mewakili daripada 4 kalimah. Bismillah satu, Ar-Rahman, Bismi satu, Allah satu, Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu. 4 kalimah. Dan 4 kalimah ini dia menjaga daripada 4 pihak ataupun 4 arah. Depan, belakang, kiri dan kanan. Daripada siapa ni? Ia menjadi perisai atau pembenteng daripada gangguan jin. Pasal apa? Atas bawah tak ada. Selalunya kita ada 6 jihad ataupun 6 pihak atau 6 arah yang perlu kita jaga. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kerana daripada gangguan jin ini, dia hanya menjaga depan, belakang, kiri dan juga kanan. Atas tak dihinggap oleh jin kerana di atas kepala kita adanya kalimah Ayatul Kursi. Dan di bawah, jin dia tak suka bahagian bawah kerana di situ adanya kemaluan. Tempat yang paling aib, jin tak suka duduk di situ untuk merosakkan umat manusia. Jadi dia akan tunggu untuk menghasut kita, membisikkan kejahatan ke dalam kita, iaitu melalui 4 arah. Depan, belakang, kiri dan juga kanan. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini diajar oleh ulama. Apabila kamu berjalan ke satu tempat yang jauh, kita nak keluar pergi jalan, atau kita baru nak balik, nak masuk dalam rumah, kita main daripada tempat mana-mana yang mungkin kita ragui kedatangan kita, tempat yang kita sampai tu ada sesuatu, maka hendaklah sekurang-kurangnya kamu membaca kalimah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan pada 4 arah. Depan, tapi tiup dengan kemudian belakang, kali sikit, sekali tiup. Jangan tiup panjang. Bukan, tetapi depan, belakang, kiri dan juga kanan. Tak perlu atas dan bawah kerana kalimah ini cukup dia menjadi perisai kepada 4 arah bagi orang yang datang daripada tempat yang kita tak ketahui. Dan kita sedia maklum, tempat yang paling banyak jin di mana? Tempat yang paling banyak jin adalah di pasar-pasar ataupun di supermarket ataupun di pusat-pusat membeli belah yang ramai orang. Di situlah tempat yang paling banyak jin. Jadi bila kita nak keluar pergi shopping tu, bacalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia daripada surah An-Naml. An-Namli pun boleh, Namlu pun boleh. Ayat yang ke-30. Baca tu, kemudian tiup. Kalau kata kita nak membeli sampai lupa diri pun, waktu tu ada penjaga.
Kadang-kadang kita ni bila shopping sampai tak ingat dunia lah. Pi beli balik main tengok lah, aku dah beli dah benda ni. Sama yang ada pun tak pakai lagi. Pasal apa aku pi beli? Jadi nak menjaga kita daripada duduk di dalam tempat jin yang punya ramai. Memang tempat paling banyak jin adalah di pasar-pasar ataupun di pusat membeli belah. Baca yang ni nak mengawal apa? Nak mengawal pengaliran keluar yang tak tentu hala, yang sembrono, yang ikut suka dia nak belanja banyak mana. Jadi itu di antara pesan para ulama. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Subhanahu Wa Taala zayyana as-sama' bil kawakib wa zayyana al-malaika bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huril wal qusuri wa zayyana al-anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dipetik daripada hadis kursi yang mana 10 perhiasan untuk 10 perkara. 10 perkara untuk 10 perhiasan. Ini di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terindah. Dia kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi akan langit dengan kawakib. Inna Allah Subhanahu Wa Taala zayyana as-sama' bil kawakib. Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi langit dengan kawakib. Apa maksud kawakib ni? Bintang-bintang, bulan, matahari, planet-planet, dan itu perhiasan yang ada di langit. Kalau kita nak tengok perhiasan yang ada di langit dengan sebenar-benar pemerhatian kita, maka hendaklah kita menutup lampu kita. Baru kita boleh nampak apa yang ada di langit. Tapi hari ini oleh kerana dunia diterangi dengan cahaya lampu, maka menyebabkan manusia lebih tertarik pada kilauan cahaya lampu daripada memandang kepada bintang yang jauh di sana, yang berkelip-kelip, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih masyhur dan maksud ketika mana kita menghayati keindahan. Lebih asyik untuk diterokai keindahannya. Tetapi kita hidup dalam dunia yang penuh fitnah. Manusia telah pun mencipta lampu-lampu yang macam-macam rupa bentuk, menyebabkan kita lebih teruja pada perhiasan lampu berbanding kita teruja pada lampu kawakib yang Allah Ta'ala sediakan. Apabila kita teruja kepada lampu yang dihiasi oleh manusia, kuranglah bersyukurnya kita kepada Allah. Tapi kalau kita terus-menerus memandang kepada kawakib, kawakib ini bukan sekadar bintang apa juga yang ada di langit yang bercahaya, yang berkelip-kelip, sama ada yang berkelip secara ada yang berkelip 10 minit, ada yang setiap 3 saat. Itu ada peranan masing-masing yang Allah Ta'ala ciptakan kepada mereka, yang Allah Ta'ala pancarkan kepada akal dan fikiran manusia serta mata untuk memandang serta mensyukuri. Oleh kerana kita dihiasi dengan lampu dunia, maka dengan sebab itu kawakib Allah Ta'ala tak menjadi di antara perhiasan yang kita pandang sehari-hari. Tengoklah sehari sekali pun tak apa jenguk, tengok malam ni banyak bintang. Masya Allah, subhanallah. Dia juga bertasbih Allah Ta'ala pun sebut yasbahun. Mereka tu semua tusabbihun, bertasbih, memuji aku, memuji kebesaran Allah. Kita pun apa salahnya sebagai manusia yang dibekalkan dengan akal dan fikiran, sekali-sekala dongaklah ke langit, melihatlah kepada kawakib. Ini segala perhiasan-perhiasan langit yang Allah Ta'ala letak. Dia kata, sebaik-baik perhiasan, dia kata, aku letaklah di atas nu. Hampa tengoklah. Tapi kita manusia yang duduk di bawah, kita lebih teruja, kita lebih terpikat hati kita dengan apa yang ada dekat dengan kita. Itu kata Allah. Aku hiasi langit itu dengan kawakib. Wa zayyana al-malaika bi Jibril. Dan aku juga menghiasi. Perhiasan yang kedua Allah Ta'ala sebut, menghiasi para malaikat dengan Jibril alaihi salam. Okey, baik. Kita tahu malaikat ni Allah Ta'ala cipta
terlalu ramai. Tak terhitung. Tak terhitung. Kalau kita guna kalkulator pun tak boleh kira. Apabila ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah malaikat yang sebenar? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kamu kira sebanyak mana pasir yang berada di pantai, andai kamu hitung sebanyak mana buih yang berada di lautan, maka ketika itu kamu takkan dapat berapa jumlahnya. Begitulah malaikat dia lebih ramai. Dan dalam seramai-ramai para malaikat itu, Allah Ta'ala telah menghiasi mereka, mengetuai mereka adalah Jibril alaihi salam. Seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan juga para rasul untuk menyampaikan wahyu demi wahyu, pesanan demi pesanan, iaitu apa juga yang Allah Ta'ala perintah berbentuk syariat ataupun berbentuk kefarduan untuk diamalkan oleh umat manusia pada zaman nabi-nabi mereka. Itulah Jibril alaihissalam. Kalau sebut Jibrail pun betul ya. Kalau dikatakan dulu orang panggil Jibrail, pasal apa panggil Jibril? Jibrail pun betul, Israel pun betul nah. Kalau Jibril pun betul, makhluk yang sama, makhluk malaikat yang sama yang Allah Ta'ala ciptakan, ianya tidak lelaki dan juga tidak perempuan. Itu perhiasan yang kedua. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, wa zayyana jannata bihur wal qusur. Perhiasan yang ketiga pula, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah menghiasi jannah. Apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perhiasan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam syurganya? Bilhur. Bilhur ni siapa? Anak-anak bidadari. Anak-anak bidadari wal qusur, dan juga istana-istana, binaan-binaan yang indah-indah yang berada di dalam syurga. Syurga ni kata Allah, aku letakkan dia seindah-indah penciptaan. Apa yang kita tengok, yang kita teringin, maka akan Allah Ta'ala letakkan di sana. Kita tanya lah, macam saya mengajak budak-budak 6 tahun cerita pasal syurga. Ada yang ditanya, ada game tak di syurga? Ustazah, ada. Oh dahsyat no, di syurga ada game. Dia macam satu hiburan bagi dia tu game. Ada buayan tak di syurga? Ada. Oh buayan pun ada no. Sekejap lagi dia tanya pula, ada tak pesta? Ada. Segala apa yang berada di dunia yang berbentuk hiburan, yang berbentuk keinginan, semuanya Allah Ta'ala sediakan di sana. Bahkan di sana jauh lebih nikmat. Sebab apabila ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, syurga yang paling, kalau kita kata syurga tu ada 8, syurga yang nombor 8 lah. Saya nak kata syurga yang paling tak elok, tak boleh sebab tak ada yang benda tak elok. Syurga yang nombor 8 lah. Yang kita tahu yang teratas adalah Jannatul Firdaus. Itu yang utama. Tapi yang last sekali, maka kata Nabi SAW, syurga yang ke-8 ni, yang nombor last sekali ni, dia punya keluasan dia 10 kali dunia. Itu keluasan syurga yang terakhir. 10 kali dunia. Kemudian, yang mana di dalamnya ada satu tempat perhiasan, ada mahligai-mahligai kaca, ada mahligai-mahligai yang diperbuat daripada za'faran yang harum, wangi. Tak ada lah macam kita saat-saat lagi lori sampah lalu, bau busuk, tikus mati, bau bangkai. Yang mana dikatakan dianya diperbuat daripada marjan, permata. Kita ni nak beli bata satu lah, dulu beli bata 5 beladik, lah ni beli bata 5 kupang pun kita merungut nak ikat satu-satu bata. Kesusahan hari ni tak sama dengan kekayaan di syurga. Yang mana setiap satu binaannya itu diperbuat daripada yakut, daripada marjan. Itu kelebihan. Ini syurga nombor 8 ni. Kemudian Nabi cerita lagi, di dalamnya ada satu tempat yang mana dia kata orang-orang perempuan dunia suka masuk. Kalau kata perempuan dunia ni, kita macam nak syok sendirilah.
perasan-perasan kalaulah aku boleh masuk ke syurga nombor 8 ni pun tak apalah. Tak masuk nombor 1, nak masuk nombor 8 pun jadilah. Saya kata dalam keadaan kita yang syok sendiri ni, walaupun tahu amalan tak layak, diri banyak dosa, namun keinginan tu cukup menggunung. Hari-hari minta nak masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala makbul, insyaAllah bersangka baik terus dengan Allah. Jadi kata Nabi, ada satu tempat yang mana perempuan dunia suka masuk. Sebab apa? Sebab perempuan dunia ketika tu, semua kita masa tu umur 18 tahun. Kita tu. Semua perempuan dunia ketika itu berusia 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Awak tak 21. Baik. Di dalam Islam, kemuncak seorang gadis adalah ketika berusia 18 tahun. Maka dengan sebab itu kalau kata nak kahwin umur 18 pun boleh dah. Dah cukup matang sangat dah. Dan disebutkan lagi perempuan dunia ni dia ada keinginan umur, dia dah cantik dah, dia duduk dalam syurga. Katalah ditakdirkan kita mati umur 50, takdirnya Allah Ta'ala menetapkan kita ke syurga, kita tak ada dalam rupa 50 tu, kita jadi 18. Kalau umur 18 dulu kira pakai kasut tumit tinggi halu itu boleh perambat bah kuning tu lagi lah, boleh hambat bah kelang, boleh hambat bah lagi. Lah ni pakai kasut seret saja pun yang kata nak hambat bah kelang lah. Kalau kata tersepak kasut sendiri pun boleh jatuh. Punyalah tak larat lah. Jalan pun makin sengit lah. Kalau kita tengok gajah tu jalan tergolek-golek, bahkan kita mungkin lebih lagi dah. Keadaan kelemahan kita. Jadi bila ketika umur 18 ni, kalau cerita umur 18 tu tengah boleh dah menari samba lah. Tak ada lah saja melawak Okey. Jadi Rasulullah kata perempuan dunia ni dia ada keinginan. Seronok kalau aku dapat muka macam tu. Bestnya kalau muka aku macam ni. Kan perempuan dunia ni dia ada sesuatu keinginan. Mancungnya hidung dia. Kalau hidung aku begitu best. Mata bulat, mata biru, mata kuning, mata merah. Tu yang dia perlu contact lens. Macam-macam color. Itu adalah keinginan. Kulit nak putih-putih gebu, badan nak langsing-langsing. Kira nak sempurna lah. Okey, macam dia akan masuk ke tempat tu. Kalau di dunia ni kita panggil tempat tu nama salon. Salon kecantikan. Jadi Rasulullah kata perempuan dunia dia suka masuk situ. Dia masuk ke situ, dia masuk. Dia nak jadi sekian-sekian orang. Masuk, dia jadi sekian-sekian orang. Contoh kata jangan kecam saya Contoh kata, dia kata dia nak jadi Saloma lah. Okey, dia masuk dalam tu, dia keluar dia boleh jadi Saloma dengan kemerduan suara dia, dengan kecantikan, dengan kelangsingannya. Lepas tu rasa bosan. Ini diceritakanlah bukan saya bohong ni, ini kisah benar. Lepas tu dia rasa bosan. Tak mau jadi Saloma lah. Nak tukar jadi Siti Tanjung Perak lah. Okey, masuk pula. Tukar keluar jadi Siti Tanjung Perak. Jadi apa juga keinginan dia ketika mana dia nak jadi, dia boleh jadi dan dia keluar dia jadi sebiji macam tu. Tak payah teruk-teruk buat pembedahan. Sebab tu kita ni tak payah repair teruk-teruk lah. Tak payah duk repair teruk-teruk. Menyedihkan apabila kita tengok orang yang pergi buat pembedahan, suntik sana, suntik sini. Sedangkan Allah Ta'ala dah sediakan satu keindahan yang kekal di sana nanti. Di sini sementara. Pula tu kalau kata kita buat pembedahan tu, dia akan menyebabkan kemudaratan. Tunggu di sana. Tak payah buat pembedahan. Masuk. Macam masuk mesin fotostat tu. Hang kata nak jadi apa? Keluar mana terus jadi orang tu. Lepas tu dah rasa bosan, esok lusa, masuk lain pula. Masuk, lepas tu nak jadi orang lain. Keluar mana jadi orang lain. Itu kelebihan, kehebatan syurga nombor 8 ni. Ni cerita syurga nombor 8. Tak cerita nombor 1. Masya Allah.
Kita dengar-dengar, tak apalah masuk nombor 8 pun tak apalah. Nah, jadilah kalau dapat masuk nombor 8. Masya Allah. Nak masuknya syurga Allah tu, nak masuk sangat-sangat ya Allah. Nah, tentang kenikmatan. Tapi bila bandingkan balik dengan diri, nampaknya macam tak ada harapan saja. Ada harapan kita. Bergantunglah harapan dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sentiasa memandang kita. Dan kemudian, itu disebut bil-hur wal-qusur. Hur ni buat apa ni? Hur ni anak bidadari ni, bila mana masuk dalam surga, anak-anak bidadari ni, dia bukannya jadi ketua. Dia akan jadi inang pengasuh. Macam kita duk tengok pengantin baru yang diiringi apabila masuk di dalam satu-satu majlis persandingan, ada budak-budak dan tidur angkat gaun dia jalan di atas kapet, masuk melalui pintu gerbang. Seluruh penghuni-penghuni di dalam Dewan Kenduri itu akan tertumpu kepada dia, memuji-muji kecantikannya. Begitulah perumpamaan wanita dunia apabila dia diraikan masuk ke dalam syurga. Hari-hari jadi pengantin. Ni kita jadi pengantin sekali seumur hidup. Tu pun kena hak yang dulu-dulunya pengantin. Zaman kita kahwin dulu, ada yang tak sempat bersanding, ada yang tak sempat nak bercinta pun ada yang tak ada gambar pun ada. Macam-macam lah. Esok ni apa yang kita impikan semua akan diberikan oleh Allah Ta'ala melalui hur. Hur ni siapa? Anak-anak bidadari yang akan melayan. Nak makan, nak minum. Semua orang main letak sampai tepi mulut. Nganga je dia bubuh. Hari ni, kalau nak nganga saja dia bubuh, kena duduk dalam hospital. Yang sakit tak boleh angkat kaki tangan tu, nganga dia pesuak lah. Kalau kata duduk saja-saja, sihat sergah lagu kita ni, hang boleh hampilah ambil sendiri. Siapa yang nak layan kita sampai tahap macam hur nak layan. Pelayan pula sega-sega, nama pun hur, anak bidadari. Yang mana dia kata, dia akan cerita, dalam kitab ni juga akan cerita kepada kita nanti. Sifat anak bidadari syurga ni, dia punya betih saja tu nampak tembus-tembus balik tu. Transparent. Masya Allah. Sampai nampak tembus-tembus. Tak tahu nak cakap. Itu sekadar rahsia kecantikan yang dibukakan, tapi tak boleh nak sampai pemikiran kita. Dan kemudian kata Allah, wa zayyanal anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala telah memperhiasi para anbiya, para nabi. Nabi ada 313 orang. Jumlah para nabi ada 313 orang. Keseluruhan mereka itu ada yang kata 125,000 orang. Ada pendapat-pendapat yang memberitahu dia daripada 125,000 orang. Ada yang bagi tahu dia ada 24,000 orang para nabi. Cuma yang wajib kita ketahui hanya 25 orang yang termaktub namanya di dalam kitab Al-Quranul Karim. Dan diperhiasi para nabi itu dengan satu jasad yang paling agung, iaitu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan yang diletakkan di antara para nabi. Sebab itu kita tahu di antara makhluk yang paling agung di kalangan manusia, di kalangan jin dan juga para malaikat, maka diletakkan satu jiwa, satu jasad, satu diri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita kerana kita bernabi dan berasulkan dia. Kita bersyahadahkan kepada dia. Jadi Rasul kita ini adalah Rasul akhir zaman yang bakal menjadi ketua, yang bakal menjadi penghulu di dalam syurga nanti, yang mana penghuni-penghuni syurga tidak akan sesiapa pun dapat memasukinya kecuali Nabi masuk dulu. Walaupun dah semua duduk di pintu syurga nak masuk sangat-sangat dah, tapi oleh kerana Rasulullah tak selesai lagi menanti umat-umatnya yang untuk melepasi titian sirat, maka siapa pun tak boleh masuk. Kena pakat-pakat tunggu sampai Nabi selesai.
Dan kata lagi, wa zayyanal ayyam bi yaumil jumaat, dan dihiasinya ayam, hari-hari. Nah, dihiasinya hari-hari dalam seminggu dengan hari Jumaat. Kita tahu hari dalam seminggu ada 7 bermula. Bukan Isnin. Isnin perkiraan orang-orang Yahudi. Tapi perkiraan orang Islam adalah Ahad. Ahad bersamaan dengan Wahid. Isnin bersamaan dengan Isnain ni. 2. Ahad, hari pertama. Isnin, hari kedua. Salasah, hari ketiga. Hari ni kira hari ketiga lah. Nah, tapi kalau kita perkiraan orang Yahudi, Selasa ni hari kedua. Tapi sebut Selasa juga. Di mana? Rabu, kita panggil Rabu. Rabi'ah, hari keempat. Khamis, hari kelima. Mai hari keenam, dia tak sebut. Jumaat. Jumaat adalah hari pengumpulan, hari perhimpunan seluruh umat Islam. Berkumpul di mana? Di masjid. Sibuk kerja macam mana pun akan kembali Jumaat. Berkumpul di masjid masing-masing untuk menyembah Allah Ta'ala di dalam satu solat yang disebut sebagai solat Jumaat. Itu di antara yang diberitakan bahawasanya hari kelima hari keenam tak disebut. Kemudian disebut satu lagi hari, iaitu Sabtu. Saya dah cerita dah pada awal-awal minggu. Sabtu itu adalah hari berhenti. Berhenti apa? Berhenti kerja. Bukan tengah-tengah duduk kerja suruh berhenti, cuti lah. Hari cuti. Kita kalau hari Ahad kita panggil hujung minggu. Tapi sebenarnya di dalam perkiraan Islam, Sabtu itulah hujung minggu. Hujung minggu. Yang mana semua manusia yang bekerja hari itu cutilah, Sabtu. Sabtu tu maksud dia hari kelepasan. Hari cuti. Tak usah kerjalah hari itu. Itu perumpamaan yang dan dalam perhiasan Allah Ta'ala bagi dekat kita 7 hari itu, dia letakkan satu hari dengan penuh keindahan, iaitu hari Jumaat, yang mana disebut sebagai Ayyamul Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Disunatkan untuk kita umat Islam berpakaian putih. Pakailah pakaian yang berwarna putih atau hijau, kerana putih dan hijau itu adalah pakaian syurga. Dan disunatkan untuk kita orang Islam berhias-hias dengan cantik, memakai wangi-wangian. Disunatkan juga untuk kita orang Islam memotong atau mencukur bahagian-bahagian lebihan bulu, termasuklah bulu ari-adi dan juga bulu ketiak. Janganlah biar bagi panjang sampai boleh bergayut segala kutu. Sunat dicukur ataupun dipotong serta dirapikan. Bagi lelaki, sunat mereka merapikan misai. Ada orang lelaki yang simpan misai, walaupun misai tak sunat simpan. Tetapi ada lelaki dia suka simpan. Apabila dia simpan tak sunat, tapi dia nak simpan. Boleh, harus dia menyimpan misai. Sunat dia merapikan. Jangan biar misai dia tu masuk dalam mulut menjijikkan. Ada saja yang suka gelintir, bagi nak begitu. Benda tak sunat, tak usah buat. Potong hak yang lebih-lebihan tu. Yang sunat disimpan oleh lelaki ialah janggut. Janggut. Tapi kena jaga janggut tu. Jangan biar bagi berkerawang, bersawang, sampai laba-laba pun boleh buat sarang. Jaga elok-elok agar Islam tak dihina, kerana sunnah yang dibawa melalui janggut itu. Itu di antara kelebihan yang diletakkan pada Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Tengok kuku-kuku panjang, tunggu Ustaz. Hari Jumaat kita potong. Tak sempat siang, potong pada malamnya. Wa zayyana layali bi lailatul qadr. Dan Allah Ta'ala telah menghiasi malamnya dengan malam Lailatul Qadr, malam Qadar. Apa dia malam Qadar? Kita tahu ianya hadir. Bukan selalu seperti Jumaat. Tiap minggu ada. Tapi kalau untuk Lailatul Qadr ni, hanya sekali saja dia main.
Sekali saja dia mai. Iaitu sepanjang tahun adalah sehari pada malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Tu pun dia tak tetap hari apa. Dia tak tetap pukul berapa dia nak mai. Hari apa, tarikh apa dia tak mai. Tapi yang pasti yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jagalah 10 yang akhir. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebab beliau pernah bertemu, di antaranya berjaga-jagalah pada malam-malam ganjil yang dia suruh jaga. Nah, kita pun jaga punya memang malam tu tidur. Apa nak tunggu di antara perhiasan malam yang Allah Taala letakkan, iaitu Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, dan Allah Taala telah memperhiasi syuhur bulan dengan bulan Ramadan. Tak lama dah ya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Satu bulan yang paling dirindui oleh para Nabi, oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Habis-habis Ramadan pun masih terus lagi mendoakan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Apabila masuk mai Rejab dengan Syakban, lagi kuat mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Bagilah kami sampai kat bulan Ramadan. Kalau kata nak bagi mati pun, bagilah sampai masuk Ramadan. Tak boleh katalah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala nak mati dalam bulan Syakban. Contohnya, minta pada Allah, ya Allah bagi aku sampai masuk Ramadan. Sehari pun jadilah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, untuk merasai nikmat dan berkatnya di dalam bulan Ramadan, kerana kelebihan dia meliputi 83 tahun. Jadi tu nak masuk sangat-sangat tu. Tunggu sampai masuk Ramadan. InsyaAllah tak lambat lagi, tak sampai pun 60 hari kita bakal bertemu dengan Ramadan. Tak sampai nah. Hari ni berapa Rejab? Hari ni mungkin dah 5-6 Rejab nah. Jadi tak lambat lagi dah, insya-Allah kita akan masuk dalam bulan yang penuh barakah. Dan seandainya ditakdirkan mati, maka matikanlah aku di dalam bulan Ramadan, kerana dosa kubur, siksa kubur akan diangkat seketika, insya-Allah. Baik, kemudian apa lagi Allah sebut? Wa zayyanal masajid bil Ka'bah. Dan aku telah menghiaskan seluruh masjid. Masjid ni seindah macam mana pun masjid yang kita tengok, cantik macam mana pun, kalau kata tak ada Kaabah dalam dia, tak secantik macam tu. Kalau kita tengok masjid sekarang ni, masjid yang paling terindah yang kita boleh perhatikan, Masjid Sendayan tu lah. Cantik, kita tengok seni reka bentuk dia, cara pembuatan dia. Kita pergi kat sini, masjid ni lagi cantik. Kita pergi kat negara ni, cantiknya. Tetapi hati kita tak terpaut seperti cantiknya Masjidil Haram, sebab di situ adanya Kaabah. Macam akhir lawatan kami itu, kami sempat pergi ziarah satu masjid di Aceh. Masjid di Aceh ni dia tokemah. Dia binaan dia, reka bentuk dia, subhanallah, cantik sungguh-sungguh. Dia buat macam bentuknya, warna-warna emas. Memang cantik. Dia tanam pokok-pokok kurma. Seolah-olah kita macam berada di lapangan Masjid Bir Ali. Punya cantik. Tapi tak seindah yang dirasai berada di dalam Masjidil Haram. Okey, baik. Kalau kita tengok Masjidil Haram, apa yang cantik? Kita masuk di tengah dia tu, hanya ada Baitullah. Bumbung pun tak ada kan? Lapang terus nampak langit. Kok kita nak langut tengok siling, tak ada. Tapi di situ adanya Baitullah. Subhanallah. Hati kita terpaut. Bahkan sampai hari ni, bagai diruntun-runtun, bagai ditarik-tarik. Kerinduan semakin menebal. Rindunya nak tengok dia. Rindunya nak jadi tetamunya. Seru kepada Allah, panggillah kami, jemputlah kami, bawalah cepat-cepat coronavirus ni pi. Kami nak kembali menjadi tetamu Allah, kembali nak tawaf di Baitullah, ini Al-Kaabah. Sebab apa? Itu keindahan yang dirasai melalui perasaan hati, bukan sekadar pandangan mata. Kalau kita nak tengok Kaabah ni, nak kata cantik, perhiasan dia warna hitam je kan. Kain dia, kelambu tu warna hitam, bukan macam kelambu pengantin tu.
Dengan berbunga cangar, sekuntum bunga pun tak ada, selai daun pun tak ada. Dia hanyalah sutera kelambu. Kiswah dia tu kelambu hitam, kemudian ditulis dengan tulisan yang ditatah dengan benang emas. Itu saja. Kita pun boleh buat, tapi takkan dapat merasai keindahan seperti mana yang Allah Ta'ala letak di dalam Masjid Haram. Wa zayyanal kutub bil Quran, dan telah pun kami hiasi sekalian kitab-kitab. Segala kitab-kitab ni, kitab-kitab termasuklah suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab-kitab yang datang daripada Nabi Allah Ibrahim, datang daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, datang kepada Nabi Allah Daud, datang kepada Nabi Allah Sulaiman yang mereka menerima suhuf, datang kepada Nabi Allah Idris, mereka dapat suhuf. Dan semua kitab-kitab itu dihiasi, diketuai oleh Al-Quran yang ada pada kita. Alhamdulillah. Dan kemudian wazayyana al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Allah, aku menghiasi Al-Quran itu dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka setiap helaian Al-Quran pada ayat permulaan ayat baru, setiap kali permulaan ayat baru diulang bismillahirrahmanirrahim, diulang bismillahirrahmanirrahim, berkali-kali diulangnya kalimah bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali diulang dalam Al-Quran? 114 kali, kerana dia memiliki 114 surah, walaupun di dalam surah An-Naml tidak ada bismillah. Surah At-Taubah tidak ada bismillah, digantikan oleh Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim itu dengan diletakkan bismillahirrahmanirrahim di dalam surah An-Naml. Kalau orang kata tak ada bismillah dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ada 113 lah, sebab surah At-Taubah tak ada bismillah. Ada, Allah Ta'ala ganti, dia letak surah Naml. Diletakkan dalam surah Naml. Baik. Dan jangan kita tidak tahu bahawasanya seluruh ayat Al-Quran itu ada rahsianya di dalam ayat Fatihah. Seluruh 113 tak termasuk surah Fatihah. 113 surah itu, rahsia seluruh ayat yang berada di dalam 113 surah itu duduk di dalam surah Fatihah. Dan seluruh rahsia Fatihah itu ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh rahsia bismillahirrahmanirrahim itu ada pada huruf ba yang dimulai dengan bismillah tu. Dan seluruh rahsia ba itu ada pada titiknya yang satu tu. Yang ni nak kena mengaji panjang ni kalau nak cerita bab tu. Titiknya yang satu itu kena pergi mengaji bab tasawuf, ilmu hakikat. Masya Allah. Suruh mengaji tasawuf panjang lagi, nak kena mengaji. Bilang pula pada umur tak sampai dah kita ni tu. Tak sampai dah, rasa-rasa macam tak dan nak mengaji pun nak bagi habis dah. Sebab apa? Itulah dulu kecil-kecil tak mau mengaji. Siapa kata tak mau mengaji kecil-kecil? Punyalah mengaji dari kecil. Tapi otak kita ni tak sampai mana. Takat tu je boleh dapat tu. Sebab orang kata kalau mengaji daripada kecil ni, ibarat macam memahat di batu. Benda yang dipahat di batu ni dia tak hilang. Sungguh kita ni duk bawa ilmu dari kecil-kecil lah tu. Kan? Yang sampai ketua ni kita memperelokkan lagi bacaan. Dan kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaqa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, disurat akan namanya daripada abrar, yakni orang yang benar pada taatnya, dan lepas ia daripada kufur dan nifak. Nifak ni munafik. Sifat munafik. Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baik, macam mana perkataan yang banyak mana?
Pernah seorang wali Allah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Di dalam mimpi, beliau bertanya kepada baginda SAW, beri wasiat kepada aku ya Rasulullah untuk aku kekal dalam ketaatan, menjadi hamba yang abrar, menjadi hamba yang muqarrab. Abrar ni orang yang baik, orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kata Nabi SAW, beramallah kamu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan dia sebagai zikir harian kamu. Dan ditanya, tanya seorang wali Allah ni, banyak mana tu? Banyak mana nak jadikan amalan? Nabi pesan, Nabi suruh baca sebanyak 3,000 kali. Uish, kita kalau kita punya tahap ni dengar 3,000 kali, banyaknya 3,000 tu. Nah, banyak 3,000. Kemudian tanya wali Allah ni, kalau bagi yang kurang, bagi yang lemah, dia tak boleh bawa 3,000. Kata Nabi, memadai dengan 2,500. Dia kata, kalau hak yang kurang lagi, hak yang lemah lagi tu, bawa 1,500. Kalau lah kata kurang lagi, 1,500 pun hampa tak larat akhirat bawa pi. Bawa lah 75 kali. 75 pun tak larat nak bawa. Bawa 41 kali. 41 pun tak larat, bawa 21 kali. 21 pun tak larat, pi mampu buang lah. Nabi nak kata apa? Nak kata apa? Banyak-banyak sangat alasan. Jadi, saya kata, kalau kita hari ini beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, up sikit. Bagi 75 kali. Kalaulah hari ini kita beramal dengan 75, up sikit. Bagi naik tengah 200. Tengah 200 tu 150 lah. Kita sendiri naik sikit. Naik sikit. Naik sikit. Untuk apa? Ni nak tackle pandangan Allah. Nak tackle tilikkan Allah dengan penuh rahmat. Kutibas muhuminal abror. Nak kita hendakkan nama kita itu ditulis sebagai orang yang abror. Orang yang abror ni orang yang baik sangat-sangat. Orang yang paling baik. Bukan dengan sekali baca je. Sekali baca tak jadi apa lah. Cerita orang pencegahan. Abror ni orang yang benar. Orang yang paling baik. Orang yang paling taat. Maka akan terlepaslah dirinya daripada sifat kufur dan juga munafik. Disebutkan apabila seorang ibu beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3,000 kali. Kan? Pasal apa disebut ibu? Sebab orang perempuan ni dia buat kerja dalam rumah. Banyak je dah. Sepanjang dia lipat kain baju, dia basuh beras, dia bersiang ikan, dia bersiang bawang, dia bersiang sayur. Dia boleh terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan amalan zikir harian dia. Tapi Nabi pesan gunalah tasbih. Atau lah ni orang guna tasbih digital je kan. Tarik dia naik nombor terus. Gunalah tasbih, jangan tak guna. Kenapa tasbih itu perlu? Tasbih tu nak menarik kita ajak berzikir. Jadi Nabi pesan kepada para sahabat, jadikan tasbih itu adalah bekalan yang sentiasa ada di tangan kamu. Bukan kita nak riak kat orang, kata aku ni rajin berzikir. Ataupun ada sentiasa dalam beg kita. Atau sentiasa ada dalam poket kita. Kita elok-elok nak seluk ambil duit, terasa tasbih. Oh, aku tak cukup lagi hari ni. Aku tak sampai lagi hari ni. Macam mana kita nak tarik diri kita untuk berzikir, bertasbih dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Cari tasbih hak elok lah sikit. Ni tunggu hak yang orang balik Mekah mai. Depa pergi Mekah, depa nak beli tasbih, ada hak yang dia beli hak bandel-bandel tu bawa balik mai kat kita. Tali pun nak putus, tengah-tengah nak berzikir putus tali. Kita pergi ambil tali rapia, sambung. Sampai tak ada usaha untuk nak cari zuk di dalam berzikir. Cari tasbih yang mahal. Nak sebut nama Allah kot. Cari tasbih yang mahal. Yang kita tengok dia sayang sentiasa. Sayang ni, mahal ni aku beli. Tak ada di sini ni. Jangan pergi ambil biji getah karang-karang. Jangan pergi beli manik rantai tu karang-karang buat tasbih. Cari sesuatu yang mahal. Sebab sesuatu yang nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Cari sesuatu yang mahal. Sebab apabila kita beli sesuatu yang mahal kerana kita nak berzikir pada Allah, sebenarnya tu kita beli akhirat.
Allah Ta'ala tanya, ada kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala tanya, siapa yang nak berjual beli dengan aku? Maka belilah sesuatu yang boleh mendekatkan diri kamu dengan aku. Itu adalah kita berjual beli dengan Allah. Okey, kita pesan. Dulu famous kayu koka. Orang jual sampai 2-3 ratus. Nak zikir saja kot. Nah, jangan kata kot. Bila kita ada kayu yang berharga, itu koka dulu. Sebenarnya kayu yang paling terbaik, kayu abanus nah. Kayu abanus yang paling terbaik. Koka pun jatuh nombor 2 nah. Jadikan dia sebagai kayu yang mana kamu boleh jadikan dia mendekatkan diri kamu dengan Allah. Sentiasa kamu sentuh dia rasa nak berzikir. Sentuh dia rasa nak berzikir. Pandang dia rasa nak berzikir. Nah, kita tengok, beli mahal. Lu tengok, tambah beli murah. Pakai biak berkelempak, lagu tu saja. Nah, jadi, dia nak abang. Bila kita berzikir ni, apa yang aku nak buat sebagai zikir harian? Yang memudahkan aku, yang mendekatkan diri aku dengan Allah. Jadikanlah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mudah tak? Mudah sangat. Apabila perempuan itu beramal dengan 3,000 kali, segala doa dia dimakbulkan. Dia berdoa untuk ahli keluarga dia, dimakbulkan. Allah istajib lakum. Allah Ta'ala akan memustajabkan doanya. Tapi janganlah, tak apa, aku ni duk beramal dengan 3,000 bismillah ni. Jaga, jangan duduk korang ajak sangat dengan aku sumpah jadi katak puru. Janganlah kita seorang ibu ni selalu sumpah seranah anak-anak kita sebut yang baik-baik, doa yang baik-baik kepada mereka untuk memustajabkan doa yang kita sebut. Ni masa marah kita keluarlah macam-macam. Masa kita suka duk panggil lah sayang Cik Mai lah, awak lah sayang mak. Jadi gitu. Kalau dah berpunca dari sumpahan yang kita keluarkan, maka itulah jadinya. Okey. Dan terlepas daripada kufur dan nifaq. Apa maksud kufur? Keingkaran, keengganan. Kalau orang bagi nasihat kat dia tu, dahlah kita salah. Orang bagi nasihat, dengar. Dengar. Sekalipun kita seorang mak, kalau anak yang menasihati kita kerana kita salah, ya ke? Mak tersilap lah tu. Mak salah lah tu. Okey, terima kasih sebab dia tolong tengok kita, dia sayang kita. Kita seorang isteri, ditegur oleh suami, jangan terus marah. Ini sampai tak boleh orang kata apa sikit pun. Dalam rumah tu dialah Raja Permaisuri Agung. Siapa berani kata apa, nah? Orang makan-makan, nasi termantah. Pakai duk pandang, pandang aku pandang. Ini mau masak nasi mantah. Tak saya kata apa, cengih tu, marah bukan main. Nah, kita ni, kita tahu kita bukan orang kufur. Orang kufur ni orang yang selalu menerima nasihat. Kemudian nifaq, munafik, tidak berlakon. Tak berlakon. Memang baik-baik sungguh. Dia bukan kata dalam baik, luar jahat. Luar baik, dalam jahat. Tak. Dia bukan munafik. Beramallah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah berkata Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya ia 19 huruf. Ia 9 huruf. Ia 9 huruf. Supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripadanya peliharaan daripada seorang daripada mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim ini dia kata dia ada 9 huruf. Bismillah. Bismillah. Dia tak termasuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah dia tak kira kepada alif lam, alif lam, alif lam. Hanya dikira 9 huruf untuk menjadi kifarat, menjaga kita daripada disiksa oleh Malik Zabaniyah. Siapa dia malaikat Zabaniyah ni? Siapakah malaikat Zabaniyah ni? Iaitu malaikat yang menjaga neraka, yang menyiksa orang yang berada di dalam neraka. Dia tu sendiri memang menyala. Dia tu sendiri api. Dia duduk di dalam neraka, disebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila ulqu fiha, dilontarkan di dalamnya, yakni di dalam neraka, maka akan kedengarlah
kedengaranlah syahiqan wa hiya tafur, jeritan demi jeritan demi jeritan penghuni neraka tu, wa hiya tafur, sebab kesakitan. Waktu ni Malik Zabaniah ni tanpa rasa belas ihsan, tanpa rasa belas kasihan, terus menyisa. Balin sekok mai dia kacau. Balin satu dia kacau. Tu bukan kata akan mati tak mati. Duduk di dalam neraka tu tak mati. Tu yang duk tengah pakat menjerit-jerit, menjerit-jerit, menjerit-jerit. Bunyi suara api. Nah, bunyi suara api daripada Malik Zabaniah. Kalaulah kita beramal, bukan dengan sekali, ni sekali saja baca Fatihah, bukan dengan sekali baca, tapi berulang-ulang. Jadikanlah dia sebagai zikir harian kita. Nah, zikir harian. Kalau macam kita kan ada satu pendapat. Hari ni hari Selasa, zikir apa? Hari ni hari Rabu, zikir apa? Baik. Sebaik-baik zikir yang boleh kita amalkan dengan begitu mudah ialah amallah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nescaya kita akan terlepas daripada Malik Zabaniah ini. Dan kemudian satu lagi hadis. Qala Nabi SAW, man qala Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim, diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Masya Allah, besarnya rahmat dan Allah, rahmat daripada Allah, rahim daripada Allah. Jadikanlah dia sebagai zikir seperti mana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang besar dan juga kitab-kitab yang kecil. Dia kata, jadikanlah sebagai zikir harian kamu, nescaya akan diampuni dosa kamu mataqaddama, dosa yang dulu-dulu ni. Kita ni kalau nak cerita dosa hak dulu-dulu ni no, banyaknya dosa dulu. Dosa zaman kita jahil, dosa zaman kita tak semayang, dosa zaman kita kejahilan ni. Setengah orang perempuan ni, dia tak kerti nak baca haid dia. Asalkan berdarah tak semayang. Asalkan berdarah dia tak semayang. Dia tak tahu yang tu haid ke bukan haid. Oh, bila mai dah mengaji ni, rupanya yang ni bukan haid tapi berdarah juga. Tu kena mengaji tu. Nak kena pergi mengaji fiqh juga. Pergi mengaji fiqh tak faham lah ni dari bulan lari ni macam mana ni. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan tak semayang awak pasal ada darah. Kalau bagi orang tak ngaji asal berdarah haid lah. Bukan dia haid. Haid telah pun dibaca mengikut ilmu fiqh sekian-sekian. Kemudian tinggal puasa ni mata qaddama, mata akhira. Dosa dulu-dulu ni. Tinggal puasa. Beranak anak nombor 1, nombor 2 tak puasa. Sampai anak tu dah menikah. Kita pun dah tua, dah tak larat nak bayar dah malam ni. Larat lagi nak bayar puasa. Tak larat dah nak bayar macam mana ni. Kena bayar juga. Puasa tetap kena bayar di samping fidyah yang berganda-ganda. Tapi beramallah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula bila beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku tak payah kata apa dah lah. Tak payah banyak puasa lah. Allah Ta'ala kan maha pengampun. Dosa-dosa yang terdahulu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Tu kata orang ni, kalau dia nak ambil ilmu sesat, dia akan ambil je daripada kalam-kalam hadis ni ya. Dah boleh jadi sesat lah. Ni hadis ni kata, takkan hadis ni tak betul. Hadis tu benar. Tetapi bukan sekadar beramal dengan tu, semayang tidak, puasa tidak, tak berusaha kepada kebaikan, tak duduk, tak apa. Saya rajin beramal, saya rajin berzikir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang dah tempat masuk syurga dah. Dia dengan confirm je, dengan yakinnya, dia akan dapat ke syurga dengan Bismillahirrahmanirrahim sahaja tanpa diiringi dengan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi insya-Allah kita akan berhenti kepada hadis yang seterusnya. Wa idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah taala kita akan sambung minggu depan kalau Allah Taala simpan kita lagi, beri rezeki panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan. Baik, sebelum kita sudahi, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya buka soalan. Boleh buka mute tanya.
Ustazah, Ya, saya. wakil daripada Kak Samihah tadi, Ya, Kak uh, Samina. dia mohon ditanya pada Ustazah. Dia kata kalau contohnya perihal wuduk kan, kita ni kalau macam wanita ni kalau macam ambil wuduk, kan kalau contohnya keluar sesuatu daripada bahagian depan, contohnya macam angin lah, macam tu. Jadi dia tanya batal tak wuduk kalau kata berlaku yang sedemikian? Baik, terima kasih. Ini kita kenali sebagai nama kentut faraj. Kan? Kentut faraj. Apabila berlakunya kentut faraj, adakah batal wuduk? Dia pengaliran melalui luar tabi'i. Yang disebut sebagai kentut yang membatalkan wuduk adalah daripada ruang belakang. Pada ruang depan tu, kita tak boleh nak tahan-tahan dah. Dia nanti keluar sendiri. Dia akan keluar sendiri. Contoh kata, dia dah ambil uduk, siap dah ambil uduk. Hak belakang tu tak keluar angin, dia keluar kat depan. Bila dia keluar kat depan, adakah batal uduk kita? Maka tak batal. Walaupun dia keluar banyak. Dia keluar pun tidak membatalkan uduk kita kerana dia di luar tabi'i dan di luar kawalan kita. Kalau kentut bahagian belakang kita boleh kawal juga. Ayah duk keremput, duk tahan kan. Tapi apabila di bahagian faraj ni, ianya tak dapat dikawal. Maka oleh kerana dia di luar tabi'i, tidak mengapa, dia tidak menjejaskan wuduk. Sebab kentut ni dia ada di atas khilaf. Macam ulama Imam Hanafi, kentut tak batal wuduk. Walaupun di jalan belakang, tak batal wuduk. Okey, itu jawapan dia. Boleh kaji? Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ustazah. Ya. Tanya. Kak Ilah. Yes. Ya, Kak Ilah. Kalau kita solat, lupa rakaat. Macam saya? Apa kalau kita solat, lupa rakaat? Apa penyelesaiannya? Okey. Katalah Kak Ilah sembahyang 4 rakaat. Lupa rakaat. 3, 4, 3, 4. Ambil sikit. Ambil 3. Kalau 2, 3, 2, 3. Ambil 2. Ambil yang sikit. Apa dia? Lebih rakaat tak apa? Tak apa. Lebih tak apa. Kemudian, sebelum bagi salam, buat sujud sahwi. Buat sujud sahwi. Seandainya berlaku lebih rakaat, maka dijabarkan, ditampungkan dengan sujud sahwi. Lebih tak apa. Contoh kata kita was-was. 3 ke 4. 3 ke 4. Padahal 4 dah. Tapi oleh kerana was-was, kita ambil 3. Bila ambil 3, menjadikan solat kita itu 5 rakaat. Maka tidak mengapa. Sebab kita pilih ambil yang kurang. Disuruh kita ambil kurang. Menyebabkan sembahyang kita jadi 5 rakaat. Jadi apalah cara macam mana kita nak tampung kecacatan, kecelaan yang terdapat pada ibadah kita tadi, ditampung dengan sujud sahwi. Okey, faham ke Ilah? Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tengok muka dia, mana dia? Tengok muka. Kalimah. Ya. Apa abang? Ambil rindu dekat dia. Rindu Ustazah juga. Ada saya keluar kata Ustazah. Itulah kita kena kurang lagi. Sampai 4 bulan insya-Allah. Ustazah. Ya. Suami dia meninggal kan. Lepas tu dia bawa pergi ke masjid. Dia boleh tak pergi tolong urus sama? Okey. Dah bulan start. Dah bulan start. Ustazah benar tak Ustazah? Saya dengar tapi apa yang bunyi kuat sangat ni? Okey. Suami dia meninggal. Ya, saya dengar. Lepas tu dia bawa dia pergi urus di masjid. Jadi dia boleh tak ikut pergi urus sama di masjid? Ya, baik. Terima kasih Suami dia meninggal. Perempuan itu apabila kematian suami dah bermula hari pertama iddah dia. Tapi jenazah tu menerima musyaqqah untuk diuruskan di rumah. Sebab adalah mungkin kelengkapan tak cukup dan rumah sempit sebagainya. Maka jenazah itu dibawa ke masjid
untuk diuruskan di sana. Boleh tak seorang perempuan yang dalam iddah wafat itu ikut? Boleh. Selagi suami dia ada di situ untuk diuruskan. Tetapi apabila dah pun dikafankan, dah disembahyang, dia tak boleh ikut dah. Maksud dia tak boleh pergi hantar sampai ke tanah perkuburan dah. Dia tak boleh pergi dah. Nah, terhenti hanya di masjid saja. Walaupun tanah perkuburan tu tepi masjid. Dia kalau kata nak berdiri di tingkap masjid, nak tengok boleh. Tapi dia tak boleh ikut turun pergi ke lahat saja. Jadi dia boleh ikut ke masjid. Lagi satu Ustazah. Ya, boleh. Kita semayang sunat sebelum Zuhur 4 rakaat. 2 salam ke ataupun 4 sekali? Ustazah. Baik, terima kasih. Kita sembahyang qabliyah. Qabliyah sebanyak 4 rakaat. Kita nak buat 2 salam ke atau sekali? Boleh kita buat secara sekali salam. Tapi kita direct buat 4 rakaat tanpa duduk tahiyat awal. Kita buat direct terus. 4 rakaat tanpa duduk tahiyat awal. Namun kita kalau nak cari yang paling afdal yang mana? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam itu paling afdal. Tapi boleh tak kita? Boleh tak kita nak buat 4 sekali? Boleh buat 4. Boleh. Sebab ada khilaf bagi tahu Rasulullah pernah buat 4 direct terus tanpa duduk tahiyat awal. Boleh. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Utama habis. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah, saya Noh. Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Adakah berdosa kalau kita terlangkah ataupun terpijak tulisan basmalah dalam tulisan Rumi? Okey Ustazah. Okey, baik. Baik, terima kasih. Adakah menjadi salah kalau kita terpijak tulisan basmalah dalam tulisan Rumi? Betul kan? Baik. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dalam apa tulisan pun apabila kita sengaja pijak adalah berdosa. Tetapi jika tidak sengaja, tak sengaja, benda tak sengaja ni memang Allah Ta'ala ampun. Walaupun dalam tulisan Arabnya. Tak sengaja. Bukan saja-saja. Tengok terpijak. Kalimah Assalamualaikum. Terpijak. Mungkinlah jatuh ke dan sebagainya. Maka ianya tidak berdosa kerana sesuatu yang di luar jangkaan kita yang kita nak, bukan sengaja kita pijak. Tapi kalau walaupun dalam tulisan Rumi kita ambil saja kita buat pijak, memang berdosa. Berdosa. Baik. Ustazah, kalau kita buang pula macam mana cara buang tu? Okey. Kalau kita buang dalam tong sampah kalimah bismillah di dalam tulisan Rumi, hendaklah dibakar terlebih dahulu walaupun di dalam tong sampah tu, tapi boleh buang dalam tong sampah abu dia. Taklah macam bismillah dalam tulisan Arab yang kita nak kena percari tempat yang tak dilangkah orang. Macam ada orang yang pergi hanyut di laut. Tapi kalau di dalam tulisan Rumi maka tak mengapa. Tetapi bagi menjaga kemuliaan dia hendaklah dibakar terlebih dahulu. Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Assalam. Kak Shimah. Ya, silakan Kak Shimah. Untuk kita nak memulakan bacaan ayat kursi, perlukah kita baca bismillah ataupun tidak? Ada dulu pernah Ustazah kata nak cerita tentang bacaan bismillah tu. Okey, baik. Membaca ayat kursi adakah elok kita nak mulakan dengan bismillah atau tidak? Ayat kursi dia tengah ayat. Dia berada di pertengahan ayat. Maka sebaik-baiknya hendaklah kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu sebaik-baiknya. Tetapi boleh tak nak baca bismillah? Boleh. Dibolehkan kita membaca bismillah. Dapat pahala sunat. Namun di antara sunat yang paling afdal
maka afdal lagi kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang lagi baik. Walaupun baca bismillah dapat pahala sunat, tapi baca auzubillah dapat pahala sunat afdal. Yang terbaik. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, satu lagi soalan boleh? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Ji nak tanya pasal kan kita bela kucing kan, macam Ji bela kucing. Jadi kadang-kadang dia suka datang jilat jari kita ke apa kan. Jadi kalau kita tengah berwuduk masa tu kan mungkin nak sambung solat sunat ke apa ke, batal dah wuduk kita, mungkin air liur dia tu najis ke tak? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Kucing ni adalah sejenis binatang yang Allah Ta'ala kata dia memang dia tak najis. Nah, pada diri dia memang tak najis. Kecuali sesuatu yang basah padanya. Itu termasuklah ayat liuk dia. Dia nanti mai jilat jari kita. Kalau dia jilat jari kita pun, kita hanya pergi basuh bahagian jari je. Namun dia tak ganggu wuduk kita yang membatalkan. Kadang-kadang dia buah. Kita tengah angkat tahiyat tu. Nah, apabila kita angkat tahiyat, dia mai gigit. Dia gigit jari yang kita nak angkat tahiyat tu, dia gigit. Dan nampak dia bergerak tu kan. Bila dia gigit, adakah batal sembahyang kita? Tak batal. Sebab Nabi sebut. Nabi sebut kucing ni dia binatang yang tahulu bainana. Yang duk ada dekat-dekat dengan kita. Maka ianya hidup bersama-sama dengan kita. Ia tidak najis pada jasadnya. Kecuali kalau dia muntah. Ataupun dia jilat kita hingga menampakkan air liur dia dan kita rasa basahnya. Kalau dia gigit jari kita pun, kita nampak basah tu atau kita rasa basahnya. Kita hanya basuh je bahagian tu. Dia tidak mendatangkan najis. Walaupun ada pendapat yang kata, bulu kucing, kalau lebih daripada 3 helai tak sah sembahyang, itu tak betul. Tak sahih, pendapat tu tak sahih. Bukan, saya tak malah kata tak betul. Selagi ada ustaz yang bangkah dekat saya pula. Cuma pendapat itu pendapat tak sahih. Baik, itu je. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, silakan. Saya Kamaria. Ya, tengok muka boleh? Boleh tak saya nak tengok muka? Ya, Alhamdulillah. Nak tanya, ada bersangkutan dengan bismillah tadi tu kan, perkataan bismillah tadi tu kalau nak dilupuskan. Kalau macam buku-buku teks budak-budak ni kan, budak-budak sekolah, kita nak lupuskan tu, dia ada ayat Quran, dia ada macam hadis-hadis. Macam mana cara yang terbaik untuk kita lupuskan? Okey, untuk pengetahuan semua, sekarang ni Masjid Daerah Balik Pulau sedang mengutip bahagian-bahagian pelupusan Al-Quran lama dan juga teks-teks yang ada tulisan Al-Quran. Boleh kita kumpulkan, hantar kat mereka. Pergi hantar kat mereka. Ada yang dia buat secara timbangan kilo, ada yang bagilah banyak mana kita nak bagi. Sebagai upah dia tolong lupuskan. Mungkin kita tak mampu nak lupuskan sendiri. Kalau kita nak lupuskan, dia ada beberapa langkah. Kita kena bakar dia. Dan abu dia kena pergi letak, buang di tengah laut. Ataupun kalau kita nak tanam, kita tanam pada tempat yang tak dilangkah oleh orang. Itu nak kena jaga. Tapi yang terbaiknya, saya kata sekarang ni Masjid Daerah Balik Pulau, mereka sedang mengumpul Al-Quran lama yang lusuh untuk dimusnahkan lah dan disemadikan dengan sebaik mungkin. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey habis Okey, habis dulu, saya tutup dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi keesokan harinya dengan kita sama-sama akan bersyama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, ij'alna minan najihin
وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih semua, Nan.